Bertemu kembali dalam cerita dan seperti yang saya maklumkan tadi, saya nak membawa anda ke selatan tanah air pula bersama dengan rakan saya Firdaus Azil bersempena dengan pilihan raya negeri Johor. Johor memilih selain daripada isu pertembungan parti-parti politik, individu A lawan individu B, berapa penjuru di don-don tertentu. Saya nak membawa anda cerita rakyat di mana kami di Extra One ni terus mengangkat suara rakyat, permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Firdaus mungkin boleh kongsikan laporan difahamkan Firdaus ada membuat laporan berkenaan dengan isu gaji, pendapatan, kos sara hidup. Mungkin Firdaus boleh kongsikan perinciannya. Okey, baik, terima kasih Haris. Seperti yang kita sedia maklum, kos sara hidup dan juga gaji minimum sedikit sebanyak ia berkait antara satu sama lain. Apatah lagi apabila sebelum saya turun ke Johor Bahru ini untuk buat liputan mengenai PRN Johor, kita sudah sedia maklum bahawa di bandar-bandar besar termasuk juga Johor Bahru ini antara kawasan ataupun antara lokasi yang kos sara hidupnya agak tinggi. Jadi apabila saya turun ke sini pada 20 Januari lepas, saya bertemu dengan rakan-rakan saya di mana salah seorang daripada mereka, Ahmad Fairuz Apandi, merupakan salah seorang pekerja ataupun mengambil upah untuk berniaga di Bazar Karat yang dekat sini. Kawasan sini dia agak famous dengan Bazar Karat, di mana tiap-tiap malam anda boleh pergi ke Bazar Karat di Sungai Serigit ini untuk melihat ataupun beli baju-baju yang sebagainya. Tetapi saya tanyakan kepada beliau, saya tanyakan kepada rakan saya, kenapa? Sebab saya difahamkan ini bukan kerja hakikinya. Kerja hakikinya ialah bekerja di Stadium Sultan Ibrahim sebagai pekerja am di sana. Tetapi mengapa beliau mengambil inisiatif untuk melakukan kerja, mengambil upah untuk di mana saya difahamkan setiap kali beliau bekerja hanya 3 kali seminggu pada waktu malam antara pukul 7 hingga pukul 12 malam akan mengambil upah menjaga gerai ataupun menjaga satu outlet yang menjual baju-baju. Upahnya hanya RM50 sehari, tetapi 3 hari maksudnya ada tambahan kepada sebanyak RM600 untuk sebulan. Jadi saya tanyakan bagaimana pula dengan kerja hakiki yang beliau lakukan hampir setiap hari 5 hari seminggu. Katanya gaji itu sekitar kalau lepas ditolak hanyalah sempat ditolak SOKSO, sempat ditolak EPF dan sebagainya, hanyalah tinggal RM1,900. Untunglah isterinya juga bekerja, tetapi secara kasar pendapatan mereka hanya sekitar RM4,000. Dan untuk RM4,000 tinggal di kawasan Johor Bahru ini, betul-betul di tengah kawasan bandar ini, mungkin anda boleh survive, mungkin boleh hanya setakat paras hidup. Ini semua ada saya sediakan di dalam laporan yang telah pun kita siarkan semalam. Dan kemudian saya juga berjumpa dengan seorang lagi yang dahulunya, kalau selalunya apabila di sini kita agak familiar, agak biasa mendengar bahawa ramai rakyat-rakyat di Johor Bahru, juga di Gelang Patah, juga di Iskandar, malah sejauh di Pontian juga datang mereka bekerja di seberang, di negara seberang ataupun jiran kita iaitu Singapura. Ini sebelum PKP, sebelum dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana daripada dulu lagi kita akan mendengar ramai rakyat Johor akan berulang-alik setiap hari. Malah kalau tak salah saya, kalau ikutkan statistik yang dikeluarkan, ini adalah sebelum PKP, kalau tak salah saya 400,000 kenderaan akan berulang di dua tambak, satu di Tambak, satu juga lagi satu di saya tak ingat apa lagi satu kawasan, tetapi itu menunjukkan betapa ramainya masyarakat Johor tinggal di sini. Jadi dan juga ini antara isu-isu yang saya jumpa, dan saya juga berkesempatan saya cuba menampakkan lebih banyak pandangan. Salah seorang daripada mereka ialah Ketua Pemuda UMNO Segamat iaitu Bastian On, yang merupakan yang beliau merasakan bahawa isu gaji minimum ini perlu diperjuangkan sehabis mungkin, sebaik mungkin. Katanya sepatutnya 1,500 itu adalah bersesuaian, kerana baginya hujahnya ialah untuk sama-sama ataupun memindahkan sedikit kekayaan yang dinikmati oleh majikan, oleh pemilik-pemilik perniagaan kepada golongan yang berada di bawah ini. Jadi saya nak bawa penonton untuk dengarkan sedikit kenyataan daripada Bastian On. Silakan. Perdana Menteri juga harus mendengar pandangan daripada majikan. Tetapi saya nak beritahu, perlunya ada titik tengah dan titik penyelesaian kepada soal gaji ini. Kita tahu bahawa banyak sektor yang mengatakan bahawa kekurangan pekerja. Kenapa kekurangan pekerja berlaku? Sedangkan kita mempunyai tenaga pekerja yang cukup, tenaga pekerja tempatan yang cukup. Sudah tentu soalnya majikan selama ini mahu menikmati gaji rendah, dan ini bukan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Kerana mereka hanya mengumpul kekayaan untuk diri mereka, sedangkan sedangkan orang lain yang bekerja dengan mereka memerlukan pendapatan yang cukup untuk membina kehidupan. Dan apabila penyelesaian ini tidak mampu dirungkaikan antara pekerja dan juga majikan, kerajaan harus mengambil jalan untuk menyelesaikan soal ini. Dan penetapan gaji 1,500 pada hujung tahun ini
Perdana Menteri harus mengambil kira soal kemaslahan rakyat yang teramai. Dan Firdaus, pastinya berbaki 3 minit perbincangan kita ini mungkin fokus tumpuan kerana kalau kita seringkali sewaktu membuat liputan pilihan raya sebelum penamaan calon kita akan cari isu-isu masalah rakyat dan kemudian sewaktu kempen ini kita akan mula mendapatkan respon reaksi daripada para pemimpin politik mereka yang dicalonkan. Mungkin apa perancangan Firdaus dalam proses sepanjang tempoh berkempen ini dan juga kawasan-kawasan tumpuan serta isu yang akan menjadi tumpuan Firdaus? Baik, kita tahu bahawa isu gaji minima ini adalah isu yang ditetapkan di peringkat persekutuan. Bagaimanapun kita juga faham bahawa pilihan raya negeri Johor ini adalah untuk membentuk kerajaan negeri bagi tempoh 5 tahun seterusnya, dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang bakal dipilih ini, maka mereka lah yang bertanggungjawab. Mereka akan bersidang dalam Dewan Undangan Negeri, akan menentukan polisi-polisi, dan ini termasuk dengan peluang pekerjaan serta kos sara hidup serta tentang isu perumahan dan sebagainya. Jadi saya kira kita mempunyai masalah. Ini adalah problem statement, masalah yang kita dapati di bawah, di on the ground, reality yang berlaku bukan sahaja di Johor Bahru, malah di seluruh 56 kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan apakah perancangan ataupun apakah visi oleh bakal-bakal ataupun calon-calon yang kini sedang bertanding? Adakah sekadar janji-janji untuk menggamit ataupun untuk mendapatkan harta satu undi saja, kemudian bila dah dapat undi, apakah yang akan dilakukan? Itu yang kita nak dengar daripada mereka. Di samping itu juga kita akan membantu membawa mesej-mesej tak kira lah, kerana Awani ini sentiasa neutral. Kita tak kira lah daripada parti mana sekalipun. Jika anda ada mesej untuk pengundi-pengundi, apakah jaminan anda, terutamanya dalam isu-isu yang kita bangkitkan hari ini, maka itulah yang akan kita sampaikan kepada rakyat. Kemudian kita akan mendengar daripada tindak balas ataupun maklum balas daripada rakyat, kerana itulah tugas kita sebagai media, sebagai pengantara di antara pembuat polisi serta rakyat yang menerima hasil ataupun impak daripada polisi yang dibentuk ini, Haris. Baik, terima kasih Firdaus Azil, wartawan Astro Awani langsung dari Johor Bahru yang membuat liputan sempena pilihan raya negeri Johor. Johor memilih rakan-rakan yang lain, Hasimi Mohamad, Hilmi Malik dan juga Aiman dan Syuhada juga berada di lapangan. Kami akan terus membawa perkembangan terkini berkaitan dengan Johor memilih ini dari semasa ke semasa, termasuk di astroawani.com. Sekian sahaja cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.